Salam sejahtera, kami dari kumpulan 13 akan membentangkan tugasan 6 iaitu kanvas model perniagaan atau lebih dikenali sebagai BMC iaitu Business Model Canvas. Kumpulan kami terdiri daripada 10 orang pelajar. Di sini terdapat senarai nama ahli-ahli kumpulan 13. Pertama sekali, saya akan menjelaskan mengapa BMC amat penting dalam memulakan sesebuah perniagaan dan bagaimana ia membantu. Secara umumnya, kanvas model perniagaan memberi gambaran keseluruhan mengenai perniagaan yang akan dijalankan. Sebagai contoh, strategi disusun dengan kemas dan tepat sehingga semua model dapat dilihat serta diteliti secara menyeluruh. Ini dapat memudahkan pengusaha memahami setiap strategi dengan mudah. Ini memudahkan proses analisis, perancangan dan penyusunan strategi perniagaan dengan lebih teratur dan sistematik, dan membantu untuk mengembangkan perniagaan yang berkesan. Seterusnya, ini membantu pengusaha untuk menguji kecekapan strategi dan model perniagaan organisasi yang mempunyai 9 elemen yang terdapat dalam kanvas model perniagaan. Terdapat 9 elemen atau bidang perniagaan dalam kandungan kanvas model perniagaan. Antaranya ialah rakan kongsi utama, aktiviti utama, sumber utama, proposisi nilai, hubungan pelanggan, saluran pengedaran, segmen pelanggan, aliran pendapatan dan struktur kos. Ini merupakan kanvas model perniagaan syarikat kami untuk jualan produk kami, iaitu Cornflakes Salted Egg. Kami akan menerangkan setiap bidang dalam BMC satu persatu dengan lebih lanjut dalam pembentangan yang seterusnya. Elemen yang pertama adalah rakan kongsi utama ataupun key partners. Rakan kongsi utama adalah pihak yang terlibat dalam penghasilan produk dan menggerakkan perniagaan secara tidak langsung. Ini juga dikenali sebagai syarikat penyumeran luar. Contohnya ialah pembekal. Tujuan rakan kongsi utama ini adalah untuk mengoptimumkan kos operasi dan pengurangan pelbagai risiko dalam sesuatu projek atau perniagaan. Pembekal utama bagi syarikat kami adalah Cornflakes Collection by Erin yang terletak di Sibu, Sarawak. Aliran pendapatan ialah hasil transaksi daripada pihak pelanggan. Ini adalah aliran pendapatan syarikat kami. Elemen yang kedua ialah aktiviti utama ataupun key activities. Aktiviti utama ini adalah aktiviti yang dilakukan bagi memastikan sesuatu perniagaan itu beroperasi dengan baik. Ini melibatkan proses dari pembuatan hingga penghantaran produk. Berikut merupakan aktiviti utama dalam syarikat kami. Pertama, pengeluaran dan pembuatan produk. Kedua, merancang strategi pemasaran, pengiklanan dan pempromosian produk. Promosi yang ditawarkan oleh syarikat kami ialah pembelian 4 bungkus 100 gram Cornflakes akan mendapat harga promosi RM70. Kedua, pemberian pelitup muka yang percuma untuk pembelian RM80 dan mendapat penghantaran percuma iaitu free delivery untuk pembelian melebihi RM100. Aktiviti utama yang ketiga adalah mengemaskini platform jualan seperti Instagram dan Facebook. Seterusnya, menghantar dan mengepos produk jualan ke rumah pelanggan. Perkhidmatan penghantaran yang kami tawarkan adalah pos laju dan COD iaitu cash on delivery. Untuk slide ini, saya akan menerangkan elemen sumber utama yang diperlukan oleh kumpulan kami dalam perniagaan yang telah kumpulan kami pilih. Sumber fizikal adalah aset yang berbentuk ketara atau nyata yang boleh dimanfaatkan bagi menjalankan sesuatu perniagaan. Contoh sumber fizikal yang kami gunakan dalam perniagaan kami adalah penimbang elektronik. Seterusnya, sumber manusia dapat didefinisikan sebagai manusia yang mengendalikan sesuatu organisasi. Sumber manusia kumpulan kami adalah ahli kumpulan kami sendiri. Untuk sumber yang ketiga, sumber intelektual, memerlukan kecerdasan dalam melakukan kerja. Contoh sumber intelektual adalah corak, hasil cipta dan data pelanggan. Untuk sumber yang terakhir, sumber keuangan, kumpulan kami menggunakan wang tunai dalam perniagaan kami. Elemen yang seterusnya adalah elemen proposisi nilai. Proposisi nilai adalah nilai yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan serta pengguna yang mempunyai
kelebihan seperti snack unik yang diadun dengan sepati menggunakan bahan-bahan semula jadi seperti lada dan daun kari. Selain itu, rasa yang pedas, masin dan manis juga merupakan proposisi nilai yang ada dalam produk jualan kami. Sebagai tambahan, cornflakes yang digunakan oleh kumpulan kami juga adalah tebal dan rangup, malah produk jualan kami juga mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kumpulan kami juga dapat memberikan jaminan bahawa kami menggunakan 100% salted egg yang asli tanpa minyak dan tiada serbuk salted egg digunakan untuk menyediakan produk jualan kumpulan kami. Elemen yang kelima akan saya bincangkan adalah hubungan pelanggan. Komunikasi antara peniaga dan pelanggan adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam perniagaan disebabkan aspek ini dapat mengekalkan hubungan baik antara dua pihak. Hubungan yang baik antara peniaga dan pelanggan ini dapat membantu peniaga menaikkan imej produk jualan dan secara tidak langsung dapat menaikkan kadar pelanggan yang berminat untuk membeli sesuatu produk jualan perniagaan tersebut. Kumpulan kami berhubung dengan pelanggan melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan Telegram. Sebagai tambahan, kami juga ada menawarkan perkhidmatan seperti bantuan peribadi khusus dengan menetapkan wakil pelanggan. Kami juga menyediakan perkhidmatan automasi melalui pemberian pesanan atau peringatan kepada pelanggan berkaitan dengan produk jualan kumpulan kami. Untuk elemen yang keenam iaitu saluran pengedaran, ianya ada 3 bahagian. Untuk bahagian pengedaran maklumat, kami telah mempromosikan produk kami kepada orang-orang di sekeliling kami untuk mencapai jumlah pelanggan yang lebih besar melalui komunikasi secara lisan atau multimedia dan alatan elektronik. Seterusnya, untuk bahagian jualan, kami memilih e-dagang. Kami menggunakan Instagram sebagai platform utama jualan produk kami. Bahagian yang terakhir adalah pembahagian secara terus. Kumpulan kami mempunyai produk jualan yang sedia ada berdekatan dengan kami supaya pelanggan dapat menerima barang mereka dengan lebih cepat. Segmen pelanggan adalah merupakan elemen ketujuh dalam elemen perniagaan. Berdasarkan perbincangan yang telah dilakukan oleh kumpulan kami telah meletakkan pelanggan dari golongan remaja dan para penggemar kompleks sebagai sasaran kami untuk membeli produk jualan kami. Kami juga sentiasa membuat perbincangan antara ahli kumpulan untuk menyusun strategi penjualan. Selain itu, kami juga selalu mengumpul data dan menganalisis bagi tujuan untuk mengetahui aspek yang dapat menambah baikkan produk jualan, keadaan pasaran dan persaingan produk berdasarkan komen-komen yang diberikan oleh pelanggan kami. Elemen yang ke-8 adalah aliran pendapatan. Untuk perniagaan kami, segala hasil jualan produk adalah merupakan transaksi daripada pembayaran pelanggan melalui atas talian atau lebih selalu disebut online banking. Elemen yang terakhir adalah struktur kos. Struktur kos terbahagi kepada dua iaitu kos tetap dan kos berubah. Kos tetap adalah kos yang tidak berubah dengan unit pengeluaran. Kos tetap ini merangkumi kos pembungkusan produk dan pengiklanan untuk promosian produk dan pemasaran di Instagram. Untuk kos berubah pula, ianya merupakan kos yang berubah secara mala dengan unit pengeluaran. Kos ini berubah merangkumi kos penghantaran sama ada melalui pos atau cash on delivery atau singkatannya COD. Kumpulan kami memberikan penghantaran secara percuma untuk pembelian yang melebihi RM100. Untuk kos penghantaran di Sibu, iaitu tempat utama penjualan kami mengenakan cas sebanyak RM2 untuk setiap penghantaran. Untuk kos penghantaran melalui pos laju, kami mengenakan cas sebanyak RM8 untuk Sabah dan Sarawak, manakala RM10 untuk Semenanjung Malaysia. Slide ini adalah penyata kewangan kumpulan kami selama 5 minggu. Untuk jualan, kami mendapat sebanyak RM385, manakala untuk kos bahan kami telah mengeluarkan RM235. Selepas menolak hasil jualan dan kos bahan, untuk kasa yang kami dapat adalah RM150. Untuk kos potongan yang lain pula, seperti kos pengiklanan, kami telah menggunakan sebanyak RM10. Kami juga telah mengeluarkan sebanyak RM8 untuk kos penghantaran dan RM5 untuk kos penyusutan nilai aset.
Akhir sekali, kumpulan kami telah mengumpulkan sebanyak RM342 keuntungan bersih selama 5 minggu. Itu sahaja pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.